إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا فعلا مستقيما وهداية للصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنعنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرك المؤمنين فالهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح لنا ورحمتك وعلمنا أقصر حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المصنف ونفعنا نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Kata ulama bermula tilik kepada muda beliau itu terlebih bersangatan dosa daripada menilik kepada perempuan yang ajnabiyah dan mengharam mereka itu akan bersembunyi atau seketiduran dengan dia dan tilik kepadanya dengan syahwah. Kata ulama bermula tilik kepada muda beliau. Tilik tengok kepada muda beliau ialah orang lelaki, kanak-kanak lelaki yang belum tumbuh oleh misainya dan janggutnya dan bulu-bulu kat muka. Tilik kepada muda beliau itu terlebih bersangatan dosa. Terlebih sangatan dosa, mana lebih berat nisbah dosa, lebih banyak nisbah dosa daripada menilik kepada perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu ialah perempuan yang bukan mahram. Perempuan yang ajnabiyah itu ialah perempuan yang adalah sah kahwin dengan dia, yang bukan mahram. Jadi kata ulama katanya orang lelaki tilik kepada lelaki yang muda belia itu dosa dianya lebih berat, lebih banyak daripada tilik tengok kepada perempuan yang ajnabiyah. Dan apa pasal tu, apa sebab boleh katanya berdosa lebih sangat, lebih berat daripada dosa tengok kepada perempuan yang ajnabiyah tu, dalil dianya lagi akan datang. Dan mengharam mereka itu, ulama, akan bersembunyi. Bersembunyi di sini maksudnya berkhulwat, duduk seorang sama seorang. Dan muharram, jadi muharram mereka itu jadi ulama hukum haram, akan bersembunyi, jadi berkhulwat, duduk seorang sama seorang dengan muda beliau atau seketiduran dengan dia dengan muda beliau. Dan tilik kepadanya, kepada muda beliau itu dengan syahwah. Tapi semuanya kata haram semua tadi tu, haram tilik, haram apa tu dengan secara syahwah. Tapi dengan secara biasa-biasa ni tidak muharam. Tidak muharam. Yang haramnya sebab dengan syahwah, dengan ada keinginan nafsu. Dan kata Imam Nawawi haram mutlaqan. Ni kata Imam Nawawi katanya ni berat. Dan kata Imam Nawawi haram mutlaqan, haram semata-mata, sama ada syahwah atau tiada. Maknanya tilik kepada muda beliau tadi, bersembunyi, berkhulwat, seketiduran dengan dia tu sama ada dengan syahwah ataunya tidak. Itu kata Imam Nawawi. Kerana dikiaskan di atas perempuan. Kerana dikias, hukum tengok kepada muda beliau ini kias dengan hukum tengok kepada perempuan. Jadi tengok kepada perempuan ajnabiyah
haram, maka begitu juga tengok kepada muda beliau itu pun haram juga. Jadi maknanya sebab kalau orang lelaki ajnabiyah tengok pada perempuan, orang lelaki yang akil balik tengok kepada perempuan yang ajnabiyah, semata-mata tengok itu sama ada syahwah, artinya tiada, maka hukumnya haram. Maka disamakan hukumnya, itu maknanya kias, disamakan hukum tengok kepada muda beliau. Tapi maksud kata tengok itu memandang. Kalau ternampak tu dia lalu depan kita, kita kebetulan tu, itu tak ada masalah lah. Tapi sengaja nak tengok, sengaja perhati tengok, itulah haram. Jadi kalau mengikut Imam Nawawi itu, dia itlakkan dengan maknanya sengaja bersyahwah ke tidak bersyahwah haram semata, sama dengan tengok kepada orang perempuan. Itulah kaul asah di sisi Imam Nawawi. Tapi setengah ulama dia kata terkait dengan syahwah. Kerana Nabi SAW bersabda, ia tiada bersembunyi lelaki dengan perempuan melainkan ada syaitan itu menigai bagi keduanya. Jadi dalam hadis ini sebut cerita pasal perempuan, lelaki dan perempuan, tetapi ulama kiaskan perempuan dengan muda beliau, kias akan muda beliau itu dengan perempuan. Jadi maksud dengan kias tu maknanya menyamakan pada hukum. Menyamakan pada hukum. Itu maksud dengan kias. Mana kira jadi sama. Jadi ukur lah. Sebab tu dia baju, kita nak apabila kita nak potong baju tu, dia kita ukur. Ukur badan tu. Maka ukur badan tu nak tahu kias, nak tahu ukuran. Artinya kita katanya saiz berapa pakai baju, kalau Arab dia panggil kias. Maka kita nak cerita pasal masalah kias supaya sebagai tambahan, dia kias ni setengah daripada dalil, setengah daripada hujah dalam hukum syarak. Sebagaimana kita maklum, Quran dan hadis ialah hujah, ialah dalil bagi hukum syariatnya. Maka kias pun sama juga dengan ijma'. Ijma' adalah satu hujah dalam Islam, dan kias pun satu hujah dalam Islam juga. Tetapi kenapa kena ada kias? Sebab pasal nak ada kias tu ialah setengah-setengah masalah tu ada sebut di dalam Quran hadis, setengah-setengah masalah, setengah-setengah perkara tu tidak disebut. Nak bagi contohnya gandum dan beras. Nak bagi contohnya gandum dan beras. Maka gandum itu kalau tilik kepada hadis ada sebut tentang gandum. Tetapi beras di dalam hadis, di dalam Quran tidak sebut. Maka apabila tidak sebutkan beras, tetapi beras ni dia sama dengan gandum pada pihak makanan mengenyang. Pada pihaknya sama-sama makanan. Lagi pulanya makanan mengenyang. Sebab itulah dalam bab zakat ada sebut gandum, beras dia tak sebut tetapi dikiaskan. Dalam bab jualan pun gitu juga, masalah ribawi. Maka apabila dia dalam hadis Nabi ada sebut pasal gandum, dalam hadis Nabi tidak sebut beras, padi. Maka padahalnya ulama tilik bahawasanya gandum sama dengan padi pada pihak makanan yang mengenyang. Maka tak sepatutlah kalau sabit hukum pada gandum dengan sebab hadis Nabi, tak sabit hukum pada beras tu tak sepatut sebab benda tu sama. Maka dikiaskan beras di atas gandum. Maknanya disamakan beras, walaupun beras ni tidak sebut di dalam hadis, tetapi disamakan dengan gandum, yang mana gandum tu disebut dalam hadis. Maka gandum yang disebut di dalam hadis tu dikatakan asal.
dia panggil makisun alaih, maka beras tu dikatakan makis. Itu dikatakan amalan kias. Contoh satu laginya, dalam ayat Quran dia katanya walahmal khinzir, diharamkan di atas kamu lahmal khinzir, daging khinzir. Dalam ayat Qurannya sebut daging, tetapi selain daripada daging, daripada juzuk-juzuk khinzir itu tidak disebut dalam ayat. Maka adakah juzuk yang lain daripada daging itu seperti lipa ke, hati ke, jantung ke, masalah ada hukum sama dengan daging ke tidak? Maka jawabnya hukum sama, walaupun tidak ada sebut dalam hadis dalam Quran katanya yang lain tu najis haram, maka disamakan hukum walaupun tidak disebut. Itu dikatakan kias. Maka di sini sama. Yang sabit dalam nas hadis Nabi SAW dan Qurannya ialah haram tengok kepada perempuan. Itu sabit dengan hadis dan Quran. Tetapi tengok kepada muda belia tidak sabit. Tetapi samu di mana membawa kepada timbul. Tengok kepada perempuan pun membawa kepada fitnah, tengok pada muda belia pun membawa pada fitnah. Lalu itu disamakan hukum. Hukum apa dia? Haram tilik. Sebab tu katanya perempuan haram tilik walaupun tidak syawah. Muda belia pun haram tilik dengan tidak syawah juga. Apakah lagi kalau tilik dengan ada syahwah. Maka dalil nisbah bagi haram tengok kepada perempuan yang ajnabi ialah hadis. Banyaklah hadis yang mana setengah daripadanya kerana Nabi SAW bersabda, tiada bersembunyi lelaki dan perempuan. Bersembunyi itu duduk seorang sama seorang, duduk berkhulwat. Tiada bersembunyi lelaki dengan perempuan. Ada seorang lelaki dan seorang perempuan yang dua lelaki dan perempuan ini bukan mahram, bukan orang ajnabi, sah nikah, sah kahwin, melainkan adalah syaitan itu menigai, jadi orang yang ketiga. Menigai itu maknanya orang yang ketiga bagi keduanya, seorang perempuan dan seorang lelaki. Jadi kalau duduk dua-dua tu maknanya bukan dua, tiga sama dengan syaitan satu lagi. Maka kita maklumlah, kalau ada syaitan satu lagi, syaitan tidak menyeru kepada baik. Hijaan syaitan tu kita maklum dia akan menyeru kepada kejahatan. Maka itulah sebab tu jangan supaya tidak seru oleh syaitan, tidak hasut oleh syaitan kepada jatuh dalam maksiat. Dan setengah daripada muda belia itu mereka yang terlebih elok dan cantik daripada perempuan. Ini alasan dia. Alasan dia katanya kenapa boleh katanya haram tengok kepada muda belia itu terlebih berat daripada tengok kepada perempuan. Pasalnya perempuan dia haram berkeluar, haram tilik, haram tengok tadi tu tak kira comel ke atau tidak comel, elok ke tidak. Maka dia katanya dan setengah daripada muda belia itu, setengah-setengah orang muda belia itu mereka terlebih elok dan cantik daripada perempuan lagi. Mukaan dia tu, rupa parah dia tu lebih comel. Sebab dia belum tumbuh misa, tumbuh janggut apa lagi. Lebih-lebih laginya kalau tengok pada orang-orang Arab tu, memanglah betul lah dia katanya. Setengah-setengah daripada orang muda belia tu terlebih elok, terlebih cantik daripada orang perempuan lagi. Dan fitnah dengan dia terlebih besar. Dan fitnah dengan dia, dengan muda belia tu terlebih besar daripada fitnah dengan perempuan. Dan terlebih mudah dengan dia berbuat kejahatan barang yang payah dengan perempuan. Jadi nak buat kejahatan dengan muda belia tu lebih senang daripada nak buat jahat dengan orang perempuan. Sebab kalau orang pandang sama-sama lelaki, apa salahnya?
Jadi kalau perempuan tu semenjak awal lagi orang perempuan segan dengan orang lelaki kalau yang salahnya. Tapi kalau sama-sama lelaki dia tidak ada segan, tetapi yang orang nak cari kesempatan buat kejahatan tu senang sangatlah. Sebab tu jadi maknanya nak masuk dekat dengan perempuan ajnabi tu setengah-setengah tu payah juga. Tapi nak masuk dekat dengan muda belia tu tak jadi payah. Sebab pada zahirnya dia orang lelaki. Cumanya dia muda lagi. Begitulah. Maka adalah ia terlebih aula dengan haram berkhulwat dengan dia. Maka adalah ia muda belia tadi terlebih aula, terlebih sepatut dengan haram berkhulwat dengan dia. Kalau haram dengan kalau dengan perempuan ajnabi itu haram berkhulwat, maka haram berkhulwat dengan orang muda belia lebih aula lagi, lebih patut lagi. Sebab dia orang tak, kalau biasanya pada pandangan orang ramai orang tak nak larang. Tapi kalau berkhulwat, berduduk seorang sama seorang dengan orang perempuan, kalau tengok dia orang tu dia nak tegah, dia akan segan, dia akan malu. Tetapi sama-sama muda belia ni dengan sebab sama-sama lelaki. Jadi kalau orang sepitah lalu tu, kalau orang lalu tengok tu dia tak kata apa. Maka adalah ia terlebih aula dengan haram, terlebih layak dengan dihukumkan haram berkhulwat dengan dia dengan muda beliau dan menilik kepadanya, tengok kepada muda beliau. Begitu. Dan diriwayatkan dengan sanad yang dhaif bahwasa jamaah Abdul Qaisi, dan diriwayatkan dengan sanad riwayat sanad hadis tu yang dhaif. Tetapi dhaif pun tak mengapa sebab kita nak dengar untuk nak mengelak daripada jatuh dalam maksiat. Bahwasanya jamaah Abdul Qaisi, mana golongan daripada satu jemaah, satu golongan daripada kabilah Abdul Qais, tak kala datang mereka itu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa mereka datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab masa itu orang ramai masuk Islam. Jadi pada hujung-hujung umur Nabi-nya, ramai daripada kabilah-kabilah Arab yang di luar Madinah ni, yang duduk di luar jauh pada Madinah, datang bertemu dengan Nabi supaya nak masuk Islam. Setengah tu datang tu nak belajar agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa akhir-akhir zaman Nabi duduk pada Madinah tu, jadi boleh katanya kerap sangatlah sambut tetamu yang datang daripada kabilah yang luar-luar daripada Madinah. Sebab mereka tu datang setengah jemaah tu tak masuk Islam lagi, datang beramai-ramai untuk nak masuk Islam di depan sama Nabi. Setengah tu dah masuk Islam, datang beramai-ramai nak belajar bersama dengan Nabi. Maka setengah daripada jemaah yang datang pada Nabi itu, dia katanya ada jemaah daripada kabilah Abdul Qais. Tak kala datang mereka itu atas Rasulullah, ini pada masa mereka itu datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah di dalam mereka itu ni, ada dalam ramai-ramai jemaah Abdul Qais, dalam golongan mereka tu ada seorang muda belia. Jadi maknanya dalam ramai-ramai jemaah, dalam jemaah golongan Abdul Qais yang datang bertemu dengan Nabi itu ada seorangnya orang muda belia. Dan ia elok, muka dia tu comel. Dan ia seorang muda belia tu elok, rupa dia tu comel. Tengok apa yang Nabi buatnya. Maka didudukikan dia oleh Rasulullah di belakangnya, belakang jamaah. Nabi suruh dia duduk tu sebelah belakang pada orang, supaya jauh daripada Nabi. Bukan nak arti kata Nabi tu takut nak ada syawah dengan orang tu, bukan. Tapi nak ajar kepada umat, katanya kalau itu kena mengelak. Dengan muda belia kita mesti kena jaga. Kalau bolehnya jangan buat main-main lah, jangan buat biasa lah. Sebab tu Nabi suruh dia tu duduk di belakang. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia,
bermula tilik kepada bermula tilik itu pesuruh zina. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula tilik itu pesuruhan zina. Pesuruhan tu apa dia? Utusan. Tilik kepada perempuan ajnabi itu pesuruhan zina. Maknanya punca nak jadi berzina tu apa dia? Tengok. Punca nak zina tu ialah tengok. Sebab tu maknanya pertama kali tu belum mukaddimah dia panggil. Pendahuluan, setengah pada pendahuluan bagi zina tu apa dia? Tilik. Tengok kepada perempuan ajnabi. Daripada tilik itulah semakin hampir, maka lama-lama membawa kepada jadi berzina. Sebab tu jadi mana tilik itulah tangga yang pertama. Maka kita nak mengelak daripada berzina, maka potong di awal lagi. Mesti kita kena potong anak tangga yang pertama. Supaya tak naik sampai ke atas ialah berzina. Anak tangga yang pertama tu apa dia? Ialah tilik. Maknanya, kalau siapa yang pantang tilik kepada perempuan ajnabi, dia tak tengok pada perempuan ajnabi, selamatlah dia daripada kesalahan zina. Sebab itu apa dia? Pensuruhan berzina. Jadi maknanya pendahuluan bagi berzina. Sebab tu tilik tu dia haram awal lagi. Lepas tu kemudian katanya tilik kepada perempuan ajnabi, tapi dia ada jugalah setengah-setengah masalah tu boleh harus ditilik. Seperti tilik tengok apabila nak berkahwin, apabila nak memindang dengan orang perempuan itu, dan juga apabila nak berkahwin, nak memindang, nak masuk minta, bolehlah tengok sekadar muka dan tapak tangan. Dan begitu juga pada ketika berjual beli. Pada ketika berjual beli itu, penjual dan pembeli kalau bukan mahram pun boleh tengok. Mana kalau orang penjual itu lelaki, pembeli itu perempuan, maka penjual tu boleh tengok kepada muka pembeli walaupun dia perempuan, supaya nak jadi cam mukanya, nak jadi kenal mukanya, muka orang jual. Sebab tu kalau kita orang lelaki kita berjual, kalau ada perempuan yang pakai niqab, datang berbelinya, maka sekiranya barang yang dijual itu diterima harta balik. Kalau tak setuju, kalau ada cacatan pada barang itu, maka boleh orang penjual yang lelaki itu nak minta perempuan yang pakai niqab tu buka niqab untuk nak tengok muka. Boleh. Kenapa boleh tu? Bukan boleh nak tengok kerana nak suka-suka, bukan kerana nak bagi kenal muka, nak bagi jam muka, supaya apabila barang yang dia beli itu, kalau tak setuju, kalau ada cacatan, ada aib pada barang tu, boleh nak atas balik. Maka nak atas balik tu mesti kita kenal lah. Yang ni ada beli kat kedai kita, ada beli bersama kita. Kalau pakai niqab kita tak tahu kata siapa, takut kena tipu. Itu adalah beberapa masalah juga diistisnakan daripada haram tengok kepada perempuan ajnabi. Seperti kata tadi. Dan di dalam hadis, ada sebut di dalam hadis, bahwasanya yakni menilik itu satu anak panah yang diracunkan daripada beberapa anak panah iblis. Ada sabit dalam hadis juga. Jadi sebuah hadis juga katanya bahwasanya yakni menilik itu, yakni menilik kepada perempuan ajnabi, menilik oleh orang lelaki kepada perempuan ajnabi, dan sama juga sebaliknya, menilik oleh perempuan kepada lelaki yang ajnabi, dia katanya tilikkan itu satu anak panah. Jadi dibandingkan seperti satu anak panah. Dan anak panah itu yang diracunkan, yang diletak racun, yang disampan racun pada hujung, di mata dia, di hujung dia.
Jadi anak panah yang diracunkan. Anak panah tu anak panah siapa? Daripada ni setengah daripada anak panah, setengah daripada beberapa anak panah iblis. Jadi maksudnya tengok kepada perempuan, tengok oleh orang lelaki pada perempuan ajnabi, tengok oleh orang perempuan ajnabi kepada lelaki. Nah, maka itu pada maknanya iblis akan mengkhianat di antara dua orang itu. Mengkhianat macam mana? Iblis akan menarik kepada mereka itu, kalau terbiar, kalau tak pantangnya, akan membawa kepada jadi timbul fitnah. Macam anak panah yang diracun. Anak panah kalau tak diracun pun, kalau kena badan tu mudarat. Maka apakah lagi kalau anak panah yang diracunkan, kena kepada badan tu, memanglah mudarat sangatlah. Maka tengok kepada perempuan ajnabi, maka itu mudarat kepada diri seorang. Mudarat macam mana? Takut nak jatuh dalam jatuh dalam maksiat kepada Allah. Dan adalah Imam Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu berkata ia, bahwasa aku lihat serta tiap-tiap perempuan itu satu syaitan jua. Dan serta muda belia itu 17 syaitan. 17 syaitan. Jadi nak banding katanya, nak banding bagi nampak tadi katanya tilik kepada orang muda belia tu lebih sangat tendoso, lebih kuat nisbah fitnahnya daripada tengok kepada perempuan ajnabi. Maka Sufyan As-Sawri dia buat perbandingan bagi kita nampaknya, dia katanya bahwasanya aku lihat serta perempuan itu aku lihat, aku nampak serta tiap-tiap perempuan itu satu syaitan saja. Bukan nak cerita katanya di seorang perempuan, tiap-tiap orang perempuan tu ada syaitan bersama dengan dia, bukan nak cerita begitu. Tengok dulu. Dan serta muda belia itu 17 syaitan. Berapa ganda? Tengok. Jadi maknanya, maksudnya kalau tengok kepada orang perempuan, syaitan menarik kepada syaitan yang menarik kepada fitnah ada seorang syaitan saja. Tengok kepada seorang perempuan, maka apabila tengok tu, maka syaitan yang menarik kepada nak jadi fitnah dengan perempuan tu seorang syaitan, satu syaitan saja. Tapi kalau tilik tengok kepada orang perempuan, kepada orang muda belia, maka syaitan yang nak tarik kepada fitnah itu 17 orang syaitan. Jadi maknanya tengok kepada orang perempuan tu akan membawa kepada jadi fitnah, tapi tak berat sangat. Sebab yang menarik kepada fitnah tu, yang menarik kepada jatuh dalam fitnah tu satu syaitan. Jadi orang kerja tak ramai lah. Tetapi kalau tengok kepada muda belia, syaitan yang yang nak menarik kepada jatuh dalam fitnah dengan orang muda belia itu 17 syaitan. Jadi maknanya kaki tangan dia tu banyak, maka itu berat lagi lah. Sebab tu mesti dianti-antikan. Dan menyebut Ibnu Hajar di dalam Zawajir, dan menyebut Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tufah, yang selalu kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh. Ibnu Hajar dalam kitab Tufah, inilah dia. Dan menyebut Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tufah, tapi dia sebut di mana? Di dalam Zawajir kitabnya. Ni di dalam kitabnya yang nama Az-Zawajir. Kitab dianya nama Az-Zawajir, tapi nama penuhnya Az-Zawajir Anil Kabair. Nama penuh kitab dianya Az-Zawajir Anil Kabair. Ada jual banyak, lebih kurang 2 jilid. Kitabnya 2 jilid.
apa yang sebut oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Zawajir, dia katanya, dan dikatakan di dalam ini umat satu kaum, dikatakan bagi mereka itu al-lawatiyah, dan mereka itu tiga macam. Satu macam menilik mereka itu, dan satu macam menyentuh mereka itu, dan satu macam memperbuat mereka itu akan demikian itu pekerjaan yang jahat. Dia katanya, dan dikatakan di dalam dikatakan ada orang cerita di dalam ini umat, di dalam kalangan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seramai-ramai umat Nabi Muhammad semenjak dulu sampai sekarang dan lagi akan datang, ada satu kaum, ada satu golongan daripada umat Nabi Muhammad, dikatakan bagi mereka, jadi dipanggil, dikatakan bagi mereka itu, dipanggil kepada mereka itu, panggil dengan nama kata al-lawatiyah, panggil golongan orang lawatiyah, gitu. Dan mereka itu al-lawatiyah tu satu golongan daripada umat Nabi Muhammad itu, yang dipanggil, yang digelarkan dengan nama kata al-lawatiyah tu terbahagi kepada tiga bagai, tiga macam. Tiga bagai pula. Jadi orang-orang lawatiyah tu ada tiga macam, ada tiga bagai. Mana dia? Satu macam, satu bagai, satu bahagiannya menilik mereka itu. Menilik mereka itu, satu kaum tadi. Menilik, menilik kepada perempuan atau yang ajnabiyah atau munda beliau. Jadi maknanya orang yang tengok kepada perempuan ajnabiyah, orang yang tengok kepada munda beliau, yang sengaja nak tengok itu, maka termasuk dalam golongan al-lawatiyah. Walaupun dia tengok saja, tidak menyentuh, tidak buat apa-apa sekalipun. Dah dikatanya dia tu termasuk dalam golongan al-lawatiyah. Dan satu macam pula, dan satu macam ni bahagian yang kedua, menyentuh mereka itu. Jadi maknanya tengok lagi, menyentuh lagi, maksud gitu. Menyentuh mereka itu satu kaum yang akan perempuan ajnabi. Bukan sekadar tengok serta menyentuhkan pula. Jadi maknanya macam yang kedua, bahagian yang kedua ini terlebih berat, lebih kuat dosanya daripada macam yang pertama. Jadi mana ini pun dipanggil kata orang lawatiyah juga. Dan satu macam, satu bahagian pulanya memperbuat mereka itu akan demikian itu pekerjaan ialah berzina dan berlewat. Jadi maknanya golong yang ketiga ni beratlah, dia tengok, dia menyentuh, dan dia berzina. Jadi pendek katanya, dia panggil lawatiyah tu, maksudnya orang yang buat begitu kita panggil orang lawatiyah. Orang begitunya kita panggil orang lawatiyah. Salah baca. Liwatiyah. Liwatiyah bukan lawat. Al-liwatiyah. Al-liwatiyah. Baca begitu lah. Jadi maknanya orang yang buat kerja begitu, tengok kepada perempuan walaupun tak menyentuh, walaupun tak sampai berzina, maka dikatakan al-liwatiyah. Dan orang yang tengok serta menyentuh pun dipanggil kata dia tu orang al-liwatiyah, orang golongan lawatiyah. Kalau tengok menyentuh serta berzina pun memanglah panggil begitu juga. Liwatiyah maknanya golongan yang berlewat. Jadi mana walaupun tengok tak buat apa-apa sekalipun dah boleh panggil dah. Jadi maknanya kita pantang daripada awal lagi. Tangga yang pertama ialah amalah. Kita pantang, kita janganlah. Tapi dia guna cakapan, bahasa cakap tu dia kata menilik.
Kalau terpandang tu tak mengapalah. Masalahnya sama orang perempuan dengan lelaki ajnabi, orang lelaki dengan perempuan ajnabiah tu kalau terpandang kali yang pertama itu tak mengapa, tidak berdosa. Apabila terpandang, apabila ternampak, dia kekalkan pandangan tu, tidak palingkan pandangan dia kepada lain. Maka itu nak jadi salah dah. Kalau kita katanya, contohnya kita masa ketika kita berjalan, kita ada perempuan ajnabi itu terlintas di depan, lalu melitas di depan kita. Memanglah kita bukan orang buta. Maka terpandang kepada dia. Apabila terpandang kepada dia tu, itu tak salah lagi sebab kita tak sengaja. Tetapi apabila kekalkan pandangan kita kepada dia, itu mula jadi salah. Itu jadi berdosa. Maka pandangan kali pertama jadi terpandang tu tidak salah. Apabila jadi terpandang pada orang perempuan dengan sebab dia lalu depan ke masalah, ke atasnya dengan sebab kita berpaling ke kiri, ke paling ke kanan, paling ke kiri, ternampak, terpandang. Maka larikan mata kita. Jangan kita tetapkan apabila terpandang terus pandang. Itu jadi salahnya. Apabila terpandang kita lari tengok ke lain. Begitulah. Itu mesti jaga. Sebab tu kalau tidak ada apa-apanya, jangan kita tengoklah. Lebih-lebih laginya pada masa ada urusan nak cakap dengan perempuan tu, eloknya kita orang lelaki walaupun tak pejam mata, kita menunduk lebih elok. Sebab kalau kita nak bercakap dengan dia tu, eloknya kita menunduk, pandang kita tu jangan pandang kepada dia. Pandangan kita tu jangan pandang kepada dia, pandang kepada yang lain. Itu lebih selamat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyentuh ia akan budak dengan syahwah, nescaya menkutukikan dia oleh Allah dan malaikat dan manusia sekaliannya. Sabda Nabi ini suatu hadis pula, dan sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyentuh ia akan budak, yakni kanak-kanak. Kanak-kanak orang lelaki menyentuhkan anak budak-budak yang perempuan, orang perempuan menyentuhkan budak-budak yang lelaki, kanak-kanak lelaki. Tapi sentuh tu kalau sentuh biasanya tak salah. Tak salah, tapi dia sentuh serta ada syahwah. Walaupun dia tu tak besar lagi, masih budak lagi, tapi dia sentuh tu dengan secara inginan syahwah. Kalau biasa tak mengapa. Maka nasjaya mengkutuki, ini memarkai. Nasjaya mengkutuki. Kutuk-kutuk tu marahlah. Nasjaya mengkutuki, nasjaya memarkai, marah akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala sedia nak mengazab kalau dia tidak bertaubat. Sebab salah di mana? Salah menyentuh dengan ada syahwat. Mengkutukikan dia oleh Allah dan malaikat-malaikat. Malaikat pun marah juga. Dan manusia sekalian. Semua manusia pun marah juga. Memang gitu. Tapi kalau orang tanya, bila kau semua boleh jadi kau semua manusia sekalian manusia marah kepada orang itu? Kita jawab katanya, sekiranya kalau orang biasa, kalau orang kita, orang manusia kita dia tahu katanya sentuh bukan sentuh biasa, sentuh dengan syahwat, memang dia marah. Tapi kalau tak marah tu boleh jadi dia tak tahu. Kan? Boleh jadi sebab ada syahwat, tak ada syahwat tu benda dalam hati. Dalam perasaan dia, kalau tak nampak alamatnya orang tak tahu. Sekiranya kalau dia tahu memang dia marah. Begitulah. Itu katanya dimarah oleh Allah, dimarkai oleh malaikat, dimarkai oleh semua manusia. Tidak siapa dia suka, tak ada siapa dia setuju, semuanya dibenci. Sebab
Itu tapi tahu tak tahu itulah. Setengah kalau tak tahu kata nampak sentuh, nampak nak bergurau, nampak main-main saja. Tetapi orang itu sentuh dengan secara syahwah, kalau dia tahu memang dia marah. Begitulah. Dan bersabda Nabi SAW, barang siapa kucup akan budak, kanak-kanak budak dengan syahwah. Kalau kucup biasa-biasa tu tak mengapa. Diazabkan dia oleh Allah di dalam neraka 1000 tahun. Sebab kucup walaupun budak lagi, tapi kucup salah di mana? Salah dengan sebab kucup berserta dengan syahwah. Kalau kucup dengan secara kesian belas, artinya kasihan, itu lain. Diazabkan dia oleh Allah. Kenapa dia azab? Sebab itu kucupan kanak-kanak dengan ada syahwat adalah dosa. Adalah diharamkan. Sebab tu diazabkan dia oleh Allah. Sekiranya kalau dia tidak bertaubat, Allah tidak mengampunkan dosanya, dia akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Berapa lama di atas itu kesalahan diazab? 1000 tahun. 1000 tahun diazab di atas kesalahan dia kucup kanak-kanak budak yang mana kucup itu berserta dengan syahwah. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ, insya-Allah kita sambung pada katanya, dan bersabda Rasulullah SAW, barang siapa kucup akan budak dengan syahwah, dikekangkan dia dengan kekang daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala